Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni speaker. Oh, yang tu record. Baik. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang keempat. Malam yang kelima daripada bulan Safar 1436 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita. Kita akan berbincang berkaitan dengan sebuah kitab yang ada di tangan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis pilihan, yang mana kitab ini disusun oleh seorang ulama ataupun seorang ustaz, yang mana ustaz ini berasal daripada negeri Selangor, Darul Ihsan. Dan ustaz ini merupakan seorang pensyarah di Maktab Perguruan Petaling Jaya, Maktab Perguruan Islam Petaling Jaya. Dan ustaz ini, Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab ini telah menyusun satu buku, yang mana di dalam kitab ataupun dalam buku beliau ini, beliau menghimpunkan 40 hadis, yang mana hadis ni semua berkait dengan adab hidup di dalam masyarakat. Dia menghimpunkan pesanan-pesanan Nabi SAW, yang mana pesanan ini semua berkait dengan adab kita, kelaku kita, perangai kita, sikap kita bila kita duduk dalam satu-satu komuniti. Sama ada komuniti itu berbentuk keluarga, ataupun komuniti itu berbentuk taman macam kita duduk sekarang, ataupun komuniti itu berbentuk pejabat, kita duduk di tempat kerja, ataupun di mana-mana tempat, hatta dalam negeri, dalam negara. Dan bila kita duduk di tempat yang ada orang lain bersama dengan kita, ataupun kita translate bahasa kampung kita ni, bila duduk di tempat yang masyarakat ni lah, yang ada orang lain, yang mana kita hidup di dalamnya sebagai satu anggota masyarakat, ada akhlak, ada kelaku, ada perangai, ada sikap yang mesti kita laksanakan bila kita duduk dalam masyarakat. Dan hadis-hadis berkait dengan adab hidup bermasyarakat ini dihimpunkan oleh Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada kitab beliau. Dan kitab beliau sekarang dah tak dicetak dah. Wallahu alam, saya pun tidak tahu sebab apa sekalian. Sebab tu kalau pergi cari di kedai tak ada dah. Sebab tu yang ada pada saya yang original pun dah kurak, panau, songkla semua ada belakang dah ni, kulit dah ni sampai relai dah. Sebab itu kita photostate kitab ini sekalian. Tak apalah, bila photostate nak contiang senang. Bila photostate kalau kata boleh guna photostate no. Kan nak hak ori juga kan, macam mana kan sekalian. Boleh no. Nah, hak photostate pun tak apa. Kerana di dalamnya banyak manfaat yang kita akan ambil, insya-Allah. Baik. Ustaz, nak tanya satu soalan. Kenapa ulama-ulama kita himpun kitab 40 hadis? Kenapa kebanyakan ulama bila himpun hadis ni, mereka menghimpunkan dalam jumlah bilangan 40? Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi. Arba'un fi Sabar, 40 hadis kitab bercerita tentang sabar. Kemudian peringatan ataupun hadis tentang akhir zaman yang Ustaz Fahmi Zamzam duk susun, yang Ustaz kita duk mengajar tu, yang tu pun 40 hadis. Pasal apa semua 40 hadis, 40 hadis, 40 hadis? Rupanya ada satu sabda Nabi SAW. Baginda bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati min zumratil fuqaha wal ulama," atau kama qala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ada yang mengatakan hadis ini kedudukannya hasan, dan ada yang mengatakan kedudukannya dhaif. Tapi tidak ada masalah sekalian, boleh sekadar, dan dia bukan hukum hakam, dia sekadar termasuk dalam fadail amal, jadi tidak ada masalah. Baik. Nabi SAW sebut di dalam sebuah hadis, siapa yang mengumpul, himpun dan juga menghafal 40 hadis Nabi SAW berkait dengan urusan agama,
Dia himpun 40 hadis, dia hafal 40 hadis tersebut. Baginda bersabda, Allah akan menghidupkannya kembali di hari kiamat. Di hari kiamat kelak, Allah akan himpunkan dia bersama dengan golongan orang-orang yang fuqaha, faqih, orang-orang fiqh, wal ulama, dan juga orang-orang alim. Nabi pesan dalam sebuah hadis, siapa yang kumpul, siapa yang hafal 40 hadis tentang agama ni, Allah akan himpun dia di hari kiamat bersama dengan para ulama. Sebab itu ulama-ulama kita beramal dengan hadis tersebut. Bila mereka membuat ataupun menyusun satu kitab hadis, mereka akan himpun 40. Sebab itu kalau kita, ibu sekalian, kita nak himpun 40 hadis tak mampu, paling kurang kita hafal 40 hadis, itu pun dah memadai. Boleh kau no? Boleh lepas ni hafal 40 hadis. Jari hadis pendek-pendek sudahlah sekalian. Boleh. Awak seorang pun tak, kau pakai nak balik tengok pencetus ummah belakang kan macam mana kan? InsyaAllah kuliah kita habis awal malam ni, jangan takut. Baik, cuba kita tengok kitab kita sama-sama. Kita buka dulu di bahagian pendahuluan. Sebab satu-satu kitab, bila kita nak baca kitab tersebut, kita mesti membaca muqaddimahnya terlebih dahulu. Kerana muqaddimah, dia akan menggambarkan apa yang ada dalam keseluruhan kitab kita yang kita nak baca ni. Sebab tu saya mengaji di Mesir dulu, guru kita pesan waktu di universiti, dia pesan, dia kata kitab ni, apa-apa saja kitab, nak baca satu-satu kitab, nak beli satu-satu kitab, dia kata baca muqaddimah dulu. Tak payah susah teruk-teruk, baca muqaddimah ya. Daripada muqaddimah tu, kamu akan nampak keseluruhan isi kandungan kitab tu. Satu. Yang kedua, dia pesan suruh tengok indeks. Indeks yang ada di belakang tu lah, apa isi kandungan dia tu. Tapi dia sebut muqaddimah jangan tinggal. Apa-apa kitab sekalipun jangan tinggalkan muqaddimah, kerana muqaddimah dia akan sebut isi keseluruhan kitab tersebut. Boleh faham bahasa tu sekalian? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama tengok insyaAllah. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Baik, cuba kita tengok pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak payah bahas tentang bismillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua warisan yang agung kepada manusia. Yang pertama namanya Al-Quran, yang kedua namanya hadis. Betul? Al-Quran kalamullah, al-hadis ma jaa minan nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut perbuatan, perkataan dan juga takrir, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Quran kalam Allah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, membacanya satu ibadah dan dia adalah satu mukjizat, yang tu Quran. Jadi Nabi SAW semenjak kewafatan baginda tinggal kepada kita dua pusaka yang cukup berharga, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kedua warisan ini menjadi sumber ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam sejak daripada zaman Nabi SAW lagi. Bagaimanapun maknanya, bila zaman Nabi SAW masih hidup, Quran dan hadis diguna pakai dalam kehidupan. Setelah baginda wafat, hadis tidak dibukukan seperti Al-Quran. Betul? Waktu Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar, laqad syaraha sadrahu min Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencerahkan hati Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar, jumpa khalifah, bagi cadangan, wahai Abu Bakar, alangkah baiknya kalau Quran ini dihimpunkan, Quran ini dibukukan. Terutamanya banyak sahabat-sahabat yang meninggal dunia, banyak sahabat-sahabat yang syahid dalam peperangan menentang golongan orang-orang murtad. Jadi dah orang murtad ramai, wahai Abu Bakar, alangkah baiknya kalau kita himpun Quran ni. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar tak setuju dengan cadangan Sayyidina Umar. Pasal benda ni Nabi tak pernah buat. Zaman Nabi SAW tak pernah membukukan Quran ni. Pasal apa Sayyidina Umar bagi satu cadangan ni Nabi tak pernah buat. Ni bid'ah ni, bid'ah. Dah isu bid'ah banyak Bid'ah ni Nabi tak pernah buat, bid'ah. Oleh kerana Sayyidina Umar ulang banyak kali, akhirnya Allah buka hati Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar terima cadangan Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah lantik seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit
radhiyallahu anhu sebagai ketua panel kumpul ayat-ayat Quran. Kena tahu sejarah ni Ustaz. Sayyidina Abu Bakar lantik seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai ketua panel kumpul ayat-ayat Quran. Apa sebab Sayyidina Umar pilih dia Ustaz? Di antara kelebihan beliau sekalian, beliau adalah orang terakhir yang khatam 30 juzuk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat. Sahabat yang terakhir pi duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 10 Hijrah baca 30 juzuk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang terakhir. Jadi dia tahu ayat mana yang boleh masuk dalam Quran, ayat mana yang tak payah masuk, mansukh, hukum mana yang masih lagi terpakai, hukum mana yang cancel dah. Jadi Zaid bin Sabit ni tahu ilmu tersebut. Sebab itu Nabi minta maaf, Sayyidina Abu Bakar lantik dia jadi ketua panel. Jadi dia kumpul zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian tak dan Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, naik Sayyidina Umar kumpul lagi. Hak tulis atas buku, yang tulis dalam pelepah tamar, yang tulis atas tulang, semua himpun belakang. Ini sejarah pengumpulan Quran ni lah. Himpun belakang semua benda ni. Dan kalau nak cerita jadi panjang, tak payah cerita salah. Nah, cara kaedah macam mana Zaid bin Sabit ambil ayat Quran daripada para sahabat. Dia bukan ambil buta-buta macam tu je salah. Dia tak apalah saya sebut sikit no. Dia akan panggil seorang sahabat mari. Sahabat tu baca satu ayat. Sahabat ni kata, aku baca ayat ini, aku dengar ayat ni daripada Nabi SAW pada tahun sekian-sekian, waktu tempat sekian-sekian. Sahabat ni bila datang depan Zaid bin Sabit, dia nak baca ayat tersebut, Zaid bin Sabit akan pastikan laki-laki ni bawa 2 orang saksi. Dan saksi tu pula kata, betul, Nabi SAW memang baca ayat ni di tempat tersebut, waktu tersebut. Kalau 2 saksi ni tak ada ayat Quran tu, dia tak terima. Sehingga pernah sekalian ada satu ayat Quran, ayat ni saya lupa sekalian, Allahu Akbar, tak saya ingat-ingat terlupa. Ada satu ayat Quran hampir 2 minggu ke sebulan, hampir sebulan Zaid bin Sabit tak terima ayat tu. Sehingga dia kata, aku dapat bukti kata ayat ni betul ada. Selagi mana aku tak dapat bukti, aku tak terima bacaan kamu ni. Sebulan dia tunggu, akhirnya dia jumpa catatan tu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rupanya ayat yang sahabat tu baca ada tulisannya di rumah Abu Ayyub. Dia dapat tulisan tu, baru dia terima ayat yang sahabat ni baca bulan lepas. Nak kata striknya Zaid bin Sabit waktu tapih ayat-ayat Quran. Zaman Sayyidina Umar dia tapih lagi, tapi tak berjaya, tak dan habis. Zaman Sayyidina Osman baru komplit ayat Quran, dihimpunkan. Boleh faham tak? Maknanya lama tu kumpul ayat Quran tu. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun, 12 tahun duk kumpul ayat Quran tu. Zaman Sayyidina Osman 3 tahun siap. Jadi hampir 15 tahun duk kumpul ayat Quran tu. Allahu Akbar Rasulullah. Dan bila selesai pengumpulan ayat Quran, Sayyidina Osman perintahkan mana-mana lain daripada tulisan, macam-macam tulisan ada silakan. Sayyidina Osman keluarkan arahan, lain daripada tulisan Osmani, lain daripada resam Osmani, semua bakar. Resam ataupun tulisan yang resam-resam tu maksudnya tulisan yang ada di Kufah, bakar tulisan tu. Tulisan Quran yang ada di Basrah, bakar tulisan tu. Tulisan yang ada di mana-mana tempat lain, bakar semua tulisan tersebut. Hatta di Mesir bakar. Pakai satu jenis tulisannya yang disebut sebagai tulisan Osmani, yang kita translate resam Osmani. Pakai hak tu ya. Sebab tu yang sampai pada kita hari ni sekalian, bila beli Quran dia tulis resam Osmani. Resam ataupun tulisan yang Sayyidina Osman suruh kekalkan. Satu-satunya tu yang sampai kat kita macam tu. Quran dibukukan, Quran dihimpunkan dan dibukukan. Sebab tu kalau ada orang duk main bising kata bid'ah, abang ada buku Quran tu pun bid'ah. Zaman Nabi ke ada? Sahabat apai. Sahabat apai. Nabi SAW hafal Quran. Habis itu Quran yang ada, mushaf yang ada tu, mushaf tu bid'ah. Kan duk main isu bid'ah baru ni kan.
sampai Syekh Nuruddin nak main mengajak pun payah dan sebagainya sekalian. Bid'ah tu. Tapi yang tu orang tak bising pun. Sini ada bid'ah ke sini? Harap-harap tak ada ke no? Nah, harap-harap tak ada lah. Kalau ada tak usah bertengkar, saya minta maaf no. Jenis macam ni, summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Saya pegang prinsip tu ya. Hak jenis suka membid'ahkan orang, hak jenis ustaz talqin bid'ah, tahlil bid'ah, baca yasin malam Jumaat bid'ah. Jenis-jenis ni silan, saya tak suka tengkar fikir dia. Summa zarhum, biarkan mereka fi khawdihim yal'abun, duk main dalam kolam depa sendiri. Jenis-jenis kali layan silan. Lepas tu kita kalau ada sudut layan dengan jenis tu. Dia kata bid'ah dia tak mau baca yasin, pergi ke dia. Dia kata tahlil bid'ah, pergi ke dia. Kita buat juga, pergi ke dia. Kalau layan dia, mending bala. Sini tak ada kan? Tu kata bertanpa dana ni bagus. Baik, semua. Jadi Quran dibukukan. Bagaimanapun setelah kewafatan Nabi SAW, hadis tidak dapat dibukukan seperti Quran. Quran dibukukan, tapi hadis tidak dibukukan. Kelengahan ini telah memberikan kesempatan kepada musuh Islam dan golongan yang mementingkan diri masing-masing untuk mereka mencipta hadis palsu. Bila Nabi SAW wafat, Quran orang bukukan, tapi hadis tidak. Akhirnya ada golongan yang tak puas hati dengan Islam, mula reka hadis palsu, mula cipta hadis palsu. Boleh faham cakap tu silakan? Baik. Apabila Islam dikembangkan di negara luar semenanjung tanah Arab, gerakan memalsukan hadis bertambah rancak lagi. Bila Islam kuih kembang, lagi ramai duk reka hadis palsu. Hadis palsu dipergunakan dan disebarkan dengan luas di kalangan masyarakat Islam. Akhirnya bila reka hadis palsu Ustaz, hadis tu tersebar. Pakak kata ni Nabi riwayat, ni sahabat sebut, sahabat dengar Nabi sebut macam ni. Jadi dalam masyarakat Islam tersebar hadis-hadis palsu. Tu yang sampai kat kita hadis palsu tentang apa? Allahumma salli ala Muhammad. Hak kata apa? Fadilat tiap-tiap hari bulan Syawal, bulan Ramadan. Malam pertama dapat sekian-sekian, malam kedua tarawih sekian-sekian. Tu hadis palsu tu. Bukan hadis dhaif lah, hadis palsu. Sama juga yang sampai pada kita hari ini sekalian, yang kita nak minta tolong perclear. Antaranya hadis talabul ilmi. Macam mana hadis tu? Yang Nabi sebut menuntut ilmu sampai kena, tuntutlah ilmu sampai utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang tu tak ada hadis tu. Yang tu bukan hadis tu. Yang ada dalam hadis Nabi SAW, talabul ilmi ataupun talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Cina tak ada. Orang kita apa? Kata hadis Nabi. Sama juga, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kamu sebelum kamu kena hitung. Orang kata tu hadis Nabi. Tak, tu kata Sayyidina Umar tu. Yang orang duk pelekat dekat apa? Dekat kubur tu. Tu kata-kata Sayyidina Umar. Sama juga dengan yang kita selalu sebut tu, alimu auladakum ar-rimayah was-sibahah wa rukubil khaili. Ajak anak kamu ar-rimayah, memanah, was-sibahah, berenang, wa rukubil khaili, menunggang kuda. Betul? Tu kata-kata Sayyidina Umar tu. Tu bukan hadis Nabi tu. Sama juga yang hadis yang disebut raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita balik daripada jihad kecil ni, kita nak masuk jihad besar. Kan sahabat balik daripada medan perang, sahabat kata, ya Rasulullah, kita dah menang jihad besar ni. Nabi kata, tak, kita balik ni daripada jihad kecil. Ni ada jihad lagi besar ni, jihad lawan hawa nafsu. Yang tu bukan sabda Nabi tu. Tu kata-kata seorang sahabat. Nampak tak lah? Yang tu pun kita pun tak ada nak tapih lah. Dan benda-benda macam ni dia tersebar dalam masyarakat cukup banyak. Sama macam satu hadis yang Nabi sebut, ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Dunia ni jifah, kita panggil benda kotor, najis lah.
dunia ni hina, dunia ni najis. Wa tullabuha kilab, dan orang yang nak pada dunia, pulun pada dunia ni, Nabi kata kilab, anjing. Yang tu pun ulama sebut hadis maudhu', hadis palsu. Banyak lah hadis-hadis palsu tersebar dalam masyarakat kita hari ni. Pasal apa Ustaz? Pasal ada golongan yang tak puas hati dengan Islam, dah hadis ni tak dijaga dengan rapi, mereka ambil kesempatan cipta hadis palsu, reka hadis palsu, membenarkan hadis palsu. Ada golongan cipta hadis palsu, puji diri dia sendiri. Ada golongan dia tak puas hati dengan orang lain, dia reka hadis palsu, cerca buak-buak tu. Jadi hadis tu berkembang, hadis-hadis palsu ni. Baik. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, barulah muncul gerakan untuk menapis hadis dan menyekat penyebaran hadis-hadis palsu ini. 100 tahun yang pertama, 100 tahun yang kedua, bila mai 100 tahun yang kedua usulan, baru ada gerakan, baru ada insan-insan pilihan Allah yang cuba untuk cari balik hadis Nabi yang sahih berdasarkan sanad-sanad yang sahih. Baru pakat cari balik pelan-pelan. Hadis ni siapa riwayat, cek balik. Oh, orang ni ambil pada siapa? Oh, ambil pada dia ni. Dia ni ambil pada siapa? Ambil pada sahabat ni. Sahabat ni ambil pada Nabi SAW. Kalau kata turutan orang hak bawa hadis tu clear, mereka akan menetapkan hukum sama ada sahih, hasan ataupun dhaif. Yang ni ilmiah lah sikit, mukadimah. Boleh kono? Dah tak boleh melawak Ustaz. Kan? Tadi ada siapa sahabat saya hantar video tadi, dia kata tak boleh melawak. Dia kata ustaz-ustaz kalau melawak kan, ustaz-ustaz tak boleh melawak lah, kena mengajar straight ya, jam lah. Tahu saudara kata yang kata tu ustazah, kalau yang kata tu orang biasa, kita biasa je lah. Yang kata ustazah tak apa payah, kena ikut je lah. Dia kata tak boleh melawak. Allahu Akbar. Bila ustaz-ustaz mengajar dalam keadaan ada gurauan, ada senda gurau silan, Allahu Akbar. Cuba tengok berapa ramai masyarakat terpesona untuk masuk majlis ilmu. Lawak tu perlu ke ustaz? Lawak tu perlu seumpama garam di dalam tepung. Lawak tu perlu, gurau senda tu perlu dalam majlis ilmu seumpama garam berada dalam tepung. Betul? Oh, maknanya dalam majlis ilmu kena ada gurau-gurau sikit-sikit ni ustaz? Ya, kena ada. Nak buat tepung, garam kena ada sikit. Kalau tak ada garam, tawak. Majlis ilmu kalau tak ada lawak, tawak. Betul? Tapi kalau majlis ilmu daripada awal sampai sudah lawak saja ustaz, yang tu kan majlis ilmu. Tu baru majlis lawak. Ni mengaji ustaz, adalah sikit-sikit campur lawak-lawak, itu pun tak boleh. Kan? Ustaz menyanyi pun tak boleh. Habis tu pencetus rumah duk menyanyi tak apa dah. Dia dah suruh ulas banyak, tak habis. Baik, semua dah lah. Tak apa, boleh noh, lawak biarlah sikit-sikit. Baik. Muncul beberapa ulama seperti Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah. Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, minta maaf sekali noh, 4 imam yang kita sebut imam mazhab ni, rupanya ada riwayat hadis menyatakan tentang kemunculan mereka. Ada riwayat mengatakan tentang kemunculan mereka. Antaranya Imam Malik. Imam Malik minta maaf dah, saya tak apai matan hadis tersebut, tapi mafhum hadis Nabi SAW, baginda bersabda, jikalau kamu menaiki kenderaan, menunggang kenderaan ke selarata pelosok dunia, kalau kamu mengambil tunggangan, kamu pergi ke pelosok dunia, Nabi sebut, kamu tidak akan menemui seorang yang alim, a'lam min ahli Madinah. Kamu tak akan jumpa seorang alim yang lebih alim daripada orang Madinah. Nabi kata, kamu pilihlah menuntut ilmu ke mana-mana tempat atas muka bumi sekalipun, kamu tak akan jumpa orang alim yang sealim orang Madinah. Ulama mengatakan hadis tersebut baginda menggambarkan tentang kemunculan Imam Malik radhiyallahu anhu. Kerana Imam Malik waktu mengajak di kota Madinah, hampir 700 unta duduk di luar Masjid Nabawi, datang mengaji daripada segenap pelosok dunia. Ada gambaran hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sebut dalam sebuah hadis yang lain, lau kana ad-din bi Thuraya. Matan hadis ni siapa? Lau kana ad-din bi Thuraya, kalaulah agama ini berada di bintang yang bernama Suraya. Maksud agama ni kalau ada di langit tinggi.
Nabi sebut la tanawalaha rijalun min Faris. Dia akan digapai, agama tu akan berjaya diambil oleh beberapa orang manusia daripada Parsi. Imam Abu Hanifah daripada Parsi, Imam Ahmad bin Hanbal juga daripada Parsi. Gambaran Nabi SAW sebut dalam hadis. Imam Syafi'i, Nabi SAW pernah sebut, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan muncul seorang alim Quraisy, dia akan memenuhi dunia ni dengan ilmu dia. Ulama sepakat hadis tu rujuk pada Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ulama-ulama yang kita dok mengaji, ulama mazhab, pak mazhab tu silan, ada gambaran mereka di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi beberapa ulama, antaranya Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hanbal tu maksudnya Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i dan lain-lain ulama muncul untuk mengumpul dan menapis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hadis palsu banyak tersebar, Allah munculkan beberapa orang ulama, yang mana ulama ni diberikan kemampuan untuk tapih balik mana hadis yang betul, mana hadis yang tak betul. Baik. Hasil kerja mereka telah diterima oleh umat Islam. Mereka kumpul, berjaya pengumpulan mereka, dan kitab yang mereka kumpul dikenali sebagai Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Kutub maksud dia kitab. Sittah 6, kitab yang 6. Kitab yang 6 tu kitab hadis kan Ustaz? Ya, kitab hadis yang 6. Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Imam Muslim, Sahih Muslim. Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud. Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Yang terakhir Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i. 6 kitab hadis ni disebut sebagai Kutubus Sittah. Sebab tu orang yang mengaji hadis, Kutubus Sittah ni dia akan mengaji je lah 6 kitab hadis ni, Kutubus Sittah. Kalau ayah-ayah ibu sekalian mengaji, ustaz-ustaz mengajak Kutubus Sittah, makna 6 kitab hadis ni. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Ni Kutubus Sittah. Antara 6 kitab ni, yang paling sahih adalah Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang ni paling sahih daripada Bukhara. Ada yang mengatakan the Bukhara ni di Uzbekistan, no, belah-belah Tantan tu lah. Dia bukan orang Arab tu silah. Tok Wan orang Bukhari. Tok Wan ke Tok Nek? Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari. Atas tu, nombor 4 kan. Tok Nek Imam Bukhari ni Kristian, bukan Islam. Walaupun bukan Islam, Allah bagi cicit dia buat satu jasa yang cukup besar dalam dunia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang cucu dia cicit dia himpun menjadi kitab paling utama dalam Islam, yang kita sebut Sahih Bukhari. Ada lebih kurang 7,000 lebih hadis dihimpun. Tu kitab paling sahih. Kitab hadis nombor 2 paling sahih, kitab Muslim, Imam Muslim, anak murid pada Imam Bukhari. Kemudian yang belakang tu Ustaz, yang belakang tu lain sikit usilan. Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, ada pendapat yang mengatakan kurang kuat berbanding 2 kitab yang terawal ni. Antara 2 yang terawal, Bukhari yang paling kuat, Imam Bukhari. Kitab Sahih Bukhari paling kuat. Tapi kita di Malaysia, Sahih Bukhari kurang terkenal, Sahih Muslim pun kurang terkenal. Kita yang terkenal syarah ataupun huraian kepada Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi susun hadis. Ada seorang ulama lain terjemah kitab Sunan Tirmizi dengan nama Tuhfatul Ahwazi bi syarhi Tirmizi, bi syarhi Sunan Tirmizi. Dan kitab syarah ataupun kitab huraian Sunan Tirmizi itulah ulama kita, seorang alim yang cukup hebat di Nusantara ataupun di Malaysia khususnya, Syekh Idris Al-Marbawi, translate ke bahasa Melayu. Kitab Tuhfatul Ahwazi dia terjemah ke bahasa Melayu, yang hari ni kita duk mengaji lama tu, Bahrul Mazi. Bahrul Mazi tu hadis tu daripada hadis Sunan Tirmizi.
Boleh faham bahasa tu masalah? Tu yang kita duk baca yang apa? Al-Fadhil tuan guru kita apa? Datuk Syamsuri, Datuk Ustaz Syamsuri. Kan Datuk juga, ustaz lebih tinggi kedudukan. Datuk Ustaz Syamsuri mengajar. Tu kitab daripada Sunan Tirmizi yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Boleh dapat setakat tu sekalian? Baik, selesai. Kalau disebut kutubus sittah yang tu sikit ilmu kita bagi. Kalau sebut kutubul asyarah, kitab yang 10, kitab hadis yang 10, tambah 4 lagi. Tambah apa Ustaz? Musnad Imam Abu Hanifah. Boleh? Musnad Imam Abu Hanifah, Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik ada lebih kurang 800 hadis dalam kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian Musnad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakar hadis, cuma beliau lebih terkenal sebagai alim fiqh. Beliau pakar hadis kan? Iza sahha al-hadis fahuwa madhhabi. Kalau sah hadis tersebut, kalau sahih hadis tu mazhab aku tu. Imam Syafi'i pakar hadis, beliau menghimpunkan hadis dalam kitabnya Musnad Imam Syafi'i. Dan yang keempat, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pakar mazhab Hambali, beliau juga pakar hadis. Beliau menghafal 1 juta hadis. Hebat manusia, hebat ulama-ulama hadis dulu lah ni. Boleh kono ilmiah lah sikit lah pasal nak bagi faham sejarah macam mana hadis boleh mari ni. Tu disebut kutubul asyarah. Baik. Dalam kitab-kitab inilah berjuta hadis telah dihimpunkan dan ditapis. Setiap kitab ini terdiri daripada banyak jilid yang tebal-tebal. Sahih Bukhari tebal 2-3 jilid. Sahih Muslim tebal. Sahih Musnad Imam Ahmad bin Hanbal panjang ni. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal panjang ni kan. 20 berapa jilid dah. Panjang. Ayah gubernur rahmati Allah SWT sekalian. Lari tajuk sikit boleh sekalian. Di pertama perdana ni ada tak orang pecah masuk rumah? Ada tak orang pecah masuk rumah? Orang curi ke di rumah kita? Ada? Tak ada noh. Baik. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah daripada Lubnan. Beliau pernah sebut dalam satu kitab beliau, Amalan Tolak Bala. Dia sebut di antara cara kita nak tolak bala daripada kena pada kita, minta maaf, kaedah nak melindungkan diri kita, keluarga kita, harta kita, kereta motor kita ni, dia sebut salah satu daripada cara dia baca Sahihul Bukhari, baca kitab Sahih Bukhari. Ataupun dia kata kalau tak mampu baca, dia kata simpan Sahih Bukhari di rumah. Sebab itu ayah-ayah yang ada di sini, kalau bolehlah lepas ni pergi ke kedai, tolong cari kitab Sahih Bukhari, beli balik letak di rumah. Terbaik maksudnya, memang dia terbaik sikit kitab dia. Beli kitab Sahihul Bukhari, tak di rumah. Ustaz, kitab tu ada kuasa ke Ustaz? Tak ada Kitab tu boleh memberi bekas ke? Tak ada Habis tu kenapa beli Ustaz? Kerana di dalam kitab tersebut ada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkatan kalam Nabi, kata-kata Nabi ada dalam rumah kita, mudah-mudahan Allah lindung rumah kita. Tunggu salah. Saya mengaji dulu, ustaz pesan. Tu yang saya simpan Sahih Bukhari dalam handset. Dia kata insya-Allah kalau simpan di mana-mana tempat, benda tu tak hilang. Kalau Sahih Bukhari ada di situ. Kalau rumah kita orang tak pecah masuk. Kalau bola kereta, dalam kereta kita orang tak pecah masuk insya-Allah. Kalau bola dalam iPad kita, insya-Allah orang tak ambil iPad ni lah. Balik sekali dahulu. Tak baca orang tak apa, simpan dia. Boleh. Handset beli mahal-mahal, Lenovo lah, Samsung 4 lah, apalah. Download lah Sahih Bukhari. Faham ke saya cerita ni salah? Tengok senyap, nampak ke? Baik, sambung. Malam ni kita tak baca hadis. Satu hadis kita tak baca. Bulan depan kita baca. Baik. Selain daripada 6 kitab di atas, hadis juga dicatat di dalam kitab lain seperti kitab tafsir Quran ada, dalam kitab-kitab tafsir ada juga disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kitab kisah Nabi-Nabi, Qasasul Anbiya, bukan Qasaul tu, silap tu, dia Qasasul. Qasasul, kisah, kisah dalam bahasa Arab qisah, jamak kepada kisah disebut qasas. Jadi ayat tu perkataan tu hilang huruf S yang kedua. Qasasul, itu yang betul. Qasasul Anbiya, ada hadis-hadis disebutkan dalam kitab tersebut. Kitab tasawuf ada sebut hadis, kitab fadilat pun ada sebut hadis. Kebanyakan, bagaimanapun, kebanyakan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab Qasasul Anbiya, kitab tasawuf, kitab fadilat, kadang-kadang hadisnya lemah dan ada juga kadang-kadang hadisnya palsu. Boleh faham sekalian? Tu yang disebut oleh pengarang kitab kita. Oleh kerana sifat kitab hadis ni tebal, berjilid-jilid, berselerak di bawah tajuk-tajuk yang besar, maka untuk simpan dan bacanya sangat payah. Bila sebut Sahih Bukhari tebal tu, nak baca payah, nak simpan pun payah. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal panjang ni, nak baca payah. Muwatta Imam Malik sejilid ya. Tapi Muwatta Imam Malik susah banyak tu. Kita mengaji sikit Muwatta Imam Malik tu, susah banyak tu. Sebab di dalam Muwatta Imam Malik ni banyak disebutkan kata-kata para sahabat, kata-kata para tabi'in. Rupanya susah mengaji kitab Muwatta. Tapi Imam Syafi'i boleh hafal 9 hari ya. Allah. Kitab dia satu jilid ya. Tapi mengaji dia susah. Nak ingat satu-satu. Nak hafal hadis senang. Tapi kita nak hafal pendapat-pendapat ulama. Ulama ni komen hadis ni macam ni. Ulama ni komen hadis ni macam ni. Ulama ni kata hadis ni macam ni. Itu yang ada dalam kitab Muwatta Imam Malik radhiyallahu anhu. Nak ingat lah tu cukup susah lah. Tapi Imam Syafi'i hafal kitab tu 9 hari lah. Tu kata kuatnya daya ingatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hebat tu lah. Allahu Akbar. Boleh kau noh ilmiah lah sikit mukadimah kita malam ni. Baik, jadi nak hafalnya sukar, susah. Maka kerana inilah mungkin umat Islam tidak dapat memiliki satu set kitab hadis di rumah mereka seperti mereka memiliki Quran. Oleh kerana banyak ni ustaz, nak himpun, nak beli, nak simpan dalam rumah, nampak gaya payah. Dan sebab itu jugalah umat Islam kurang mengenal ilmu hadis selain daripada hadis Isra' Mi'raj dan hadis fadilat. Dia kata orang Islam ni, hadis ni banyak yang dia paling hafalkan ni Isra' Mi'raj lah. Betul? Pasal cerita Isra' Mi'raj tu kita duk baca selalu silang. Jadi cerita Isra' Mi'raj apa? Kita tak hafal hadis, tapi hafal cerita Isra' Mi'raj. Cerita Isra' Mi'raj tu mari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kesukaran ini telah mendorong beberapa ulama membuat beberapa kumpulan hadis yang membincangkan perkara ataupun disiplin ilmu tertentu sahaja. Bila tengok nampak payah nak baca hadis banyak-banyak ni, ada ulama kita himpun ikut tajuk. Ulama-ulama kita mula himpun hadis ikut tajuk. Kumpulan hadis ini dihuraikan, kadang-kadang dibincangkan tentang kualiti dan standard hadis tersebut. Tujuannya apa? Tujuan himpun cari tajuk-tajuk yang tertentu ni bagi memudahkan orang awam memahami ajaran Islam yang terdapat dalam hadis dengan mudah dan senang. Tu tujuannya. Nak bagi senang baca, senang faham. Usaha mengumpulkan hadis dan menghuraikannya merupakan usaha yang agak sukar. Pengumpul seperti ini harus mempunyai pengetahuan tentang 6 kitab di atas serta kualitinya. Nak himpun hadis, nak buat satu tajuk, himpun hadis-hadis daripada 6 kitab besar, satu benda yang payah. Seorang manusia kena kuasai 6 kitab hadis dulu, baru dia boleh ambil jalan. Tu sah jalan. Allahu Akbar. Sebab itu kebanyakan ulama, ayah pernah jumpa tak ulama-ulama yang digelar muhaddis? Tu di antara golongan manusia yang hafal 100,000 hadis atas muka bumi ni, sanadan, sanad wa matnan, matan. Sanad tu apa dia Ustaz? Sanad tu an Abi Hurairah tu panggil sanad. Matan dia apa dia Ustaz? Matan tu hadis tu lah. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang bercakap dusta ke atasku, kata Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia tempat tiket dalam neraka. Hadis tu panggil matan. Yang an depan tu daripada tu kita panggil sanad. Tenang kono. Faham? Minta maaf sekali dia ilmiah sekali mukadimah ni.
Nanti baru kita akan tengok tajuk dia satu-satu. Boleh faham kau no? Jadi orang muhaddis dia hafal 100,000 sanad tu dia hafal, minta maaf, sanad dia hafal daripada Nabi SAW an sampai kepada dia. Kalau kata 14 lapis dia hafal. Satu hadis dia akan hafal 14 nama. Dia baca 14 nama dulu an sampai an Rasulullah daripada Nabi SAW, baru dia baca hadis. Tu baru satu hadis dia baca. Sekali dia baca hadis yang kedua pula an Rasulullah daripada Nabi SAW, baginda bersabda sekian, baru dua hadis. Muhaddis dia hafal 100,000 hadis sanad sekali dengan matan. Kita Melayu tak lebih tak lebih kita tak lebih boleh cerita lah, ustaz cakap pun tak lebih kan? Itulah kelebihan orang-orang terdahulu sekalian. Dan yang terakhir boleh hafal 100,000 sanad dengan matan seperti yang saya sebut tadi. Last sekali adalah seorang ulama daripada Morocco yang merupakan tok guru pada Syekh Ali Jumaah, merupakan tok guru kepada Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, tok guru mereka, iaitu Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu anhu, seorang ulama besar Morocco. Dialah ulama terakhir yang meninggal dunia dalam keadaan dia hafal 100,000 hadis sanad dengan matan. Lepas daripada dia tak ada dah orang atas muka bumi hari ni hafal macam tu. Ustaz Hab cakap tu lagi tak ada apa. Boleh kau cerita sikit lah bagi kenal ilmu hadis. Pasal lepas ni 40 ni semua hadis belakang ni. Baik, dalam bahasa Melayu, kitab hadis yang pernah diterbitkan seperti terjemahan hadis Tirmizi, terjemahan hadis 40 Imam Nawawi dan lain-lain. Bahasa Melayu tak banyak hadis-hadis ni. Tapi kebanyakan hadis ini tak boleh lagi didapati sekarang. Kalau ada pun bahasa dan cara penulisan tak sesuai lagi dengan masyarakat hari ni. Ni kitab ni dia karang tahun 1980. Dia kata ada kitab Bahrul Mazi, ada kitab Ibrahim Nawawi, ada. Tapi dia kata bila terjemah bahasa dia tu tak serupa dengan bahasa sekarang. Tak sesuai dengan bahasa orang luar ni. Bahasa dia payah nak faham. Baik. Jadi pengarang kitab kita sebut, oleh yang demikian generasi hari ini amat sukar mendapatkan kitab hadis yang ditulis dalam bahasa Melayu moden dalam ejaan Rumi baru. Dia kata nak cari kitab hadis yang bahasa Melayu moden ni payah. Jadi beliau mengambil satu kesimpulan, buat satu keputusan, dia terjemah 40 hadis tapi dia guna gaya bahasa moden hari ni. Sebab tu nanti kita baca hadis ni usulan senang faham. Pasal bahasa hak dia pakai, bahasa yang kita baca sekali faham terus. Sebab tu kitab ni bagi terus kan macam mana kan? Kitab ni kita minta beli je lah. Jangan duk letak dekat rak pula. Balik baca je lah. Banyak manfaat dalam kitab kita ni. Tapi kena bayar lah, bayar kat pihak surau. Bayar lah RM10 ke RM100 ke. Boleh no? Baik. Pengalaman ini mendorong saya bergiat mengumpulkan hadis dalam 6 kitab hadis di atas yang sesuai dengan tajuk perbincangan hari ini. Dia kata pengalaman mengaji kitab-kitab hadis yang 6 ni membuatkan saya buat satu keputusan nak himpunkan hadis ikut tajuk. Hadis yang dikumpulkan ini, poin dia kat sini. Hadis yang dikumpulkan oleh pengarang kitab kita ini lebih mementingkan pembinaan peribadi orang Islam. Dia nak cerita pasal kelaku, perangai, sikap, akhlak. Beberapa hadis telah diketahui umum. Ada yang telah dibincangkan dalam buku kumpulan hadis yang telah diterbitkan. Saya sengaja meniadakannya. Dia kata banyak hadis cerita pasal akhlak, pasal perangai, kelaku, sikap dalam masyarakat ni. Tapi yang mana hadis yang makruf, yang orang mendengar selalu dah, dia kata saya tak bubuh dah dalam kitab hadis 40 ni. Saya cari hadis yang jarang orang dengar. Itu senang terjemah dia. Ini untuk mengelakkan daripada bertindan. Dia kata tak mau tindih 2-3 kali. Kitab pun sebut hadis ni, kitab ni pun sebut hadis yang sama. Jadi dia nak elak benda tersebut, dia cari hadis yang jarang kita jumpa. Baik. Perenggan di bawah tu tak payah baca silan, langkah hujung sekali. Dia kata segala kesilapan yang wujud dalam kitab ini adalah tanggungan penulis sendiri. Dia kata kalau apa hak silap, saya tanggung. Hanya kepada Allah yang mengetahui makna sebenarnya. Allah saja yang tahu kebenaran hakikat terjemahan hadis dalam ni. Dan kepadanya lah saya mohon ampun. Akhirnya saya bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan saya menulis buku ini dan menerbitkannya. Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab
Maktab Perguruan Islam Petaling Jaya Selangor, 17 Januari 1978. Yang kata kitab ni tak ada dah silan. Baik, selesai. Jadi kita boleh buat satu kepahaman umum. Kitab yang kita pegang ini, dia bicara semua sekali 40 hadis tentang akhlak. Dan insya-Allah pertemuan akan datang kita akan bahas satu persatu. Ayah-ayah yang ada kitab, buka muka surat seterusnya, tengok kandungan. Kita tak baca hadis, kita nak tengok apa cerita yang ada dalam kitab kita ni, sikit dia. Baik, cuba tengok silan. Kita akan bicara nanti dalam kitab kita ini. Yang pertama, poin nombor 1, kita akan mengaji tentang sifat orang Islam. Nama kata orang Islam, apa sifat yang kena ada pada diri dia, nanti kita bicara. Tak boleh perkena orang, tak boleh pemain orang, tak boleh penjatuh maruah orang, tak boleh mengumpat orang. Nanti kita bicara poin nombor 1. Yang kedua, kita akan bicara tentang hak dan kewajipan orang Islam. Nama kata kamu orang Islam, bila kamu duduk di bertam perdana ni, apa tanggungjawab kamu kepada orang Islam lain? Jiran kamu, kawan kamu, apa tanggungjawab kamu pada mereka? Ada 6 Nabi sebut. Antaranya Nabi sebut jumpa bagi salam. Antaranya lagi yang Nabi sebut, orang panggil makan kenduri, pi. Dia main rumah. Yang ketiga, Nabi kata dia main rumah kita minta nasihat. Dia main rumah minta pandangan. Aku nak tanya hang sikit ni, anak aku dapat 5A PSA ni nak hantar mana lah? Nabi pesan pada kita, fansah lahu, raikan permintaan dia tu, jawab tak ada. Aku ni nak cakap tak apa hati, tapi kalau boleh hantar bila sekolah agama. Lah ni orang mengaji agama tak ramai kan, hadut serabut banyak, hantar bila sekolah agama, mudah-mudahan elok sikit. Dia tanya sekolah agama mana? Oh, yang tu aku tak tahu, tapi boleh try search dalam internet. Bagi cadangan kat dia supaya dia nampak jalan. Yang Nabi tak bagi apa dia? Dia mai jumpa kita, tanya kita, kita jawab, aku tak reti tu. Ambil tanya orang lain, oh hak tu jangan tu salah. Nabi tak bagi tu macam tu. Nanti kita bicara tajuk tu. Nah, kemudian yang keempat, Nabi kata bila bersin kena sebut yarhamkallah. Nanti kita bicara tu tanggungjawab tu. Dia sakit pi tengok, dia mati pi ziarah jenazah dia. 2. Yang tu nanti kita bicara. Yang ketiga, kita akan bahas bagi salam. Nombor 4, kita akan bicara sifat malu. Nombor 5, kita akan bicara tentang mematuhi hak-hak jalan. Apa perangai kita bila duduk tepi jalan? Duduk atas kerusi, depan kita tu orang lalu lalang. Pergi di kedai makan, depan kita tu jalan raya. Pergi duduk dekat tu apa, Vision Park tu, duduk atas kerusi batu putih tu, orang duduk jogging depan kita. Apa adab kita, apa perangai kita bila duduk tempat-tempat macam tu? Nanti kita akan bicara poin nombor 5. Faham ke ni saya cerita macam ni? Bagi nampak gambaran umum dulu noh. Nombor 6, kita akan bicara tentang orang mukmin yang kuat. Langkau bawah sekalian, kita akan tengok nombor 10. Nabi sebut orang Islam nanti ramai, tapi ramai macam buih. Nanti kita bahas hadis tu. Nombor 13, nanti kita akan bicara amalan yang paling utama dalam Islam apa dia? Nabi sebut amalan paling utama dalam Islam, sembahyang nombor 1. Yang kedua taat mak bapak. Yang ketiga berjuang. Nanti kita bicara. Baik. Buka muka surat sebelah. Nanti kita akan tengok nombor 16. Nabi pesan manusia akan ikut ajaran mungkar, ajaran salah. Nanti kita bicara. Nombor 17. 17 ni sensitif sikit nah. Siapa yang rasa tak tahan telinga tak usah mengaji abang saya. Nombor 17 ni, Nabi pesan pada kita, siapa lawan hudud, apa balasan orang macam ni? Hak jenis bila orang sebut hudud, dia kata hudud tak sesuai. Bila sebut hudud, dia kata hudud payah. Bila sebut hudud, dia kata hudud zaman dulu boleh. Nabi kata, man had, Allahumma salli ala Muhammad, man halat syafa'atahu duna haddin min hududillah. Siapa di kalangan kamu sokong orang yang tak mau hudud. Nanti tak percaya, buka muka surat 65, tengok sendiri. Siapa di kalangan kamu yang sokong orang yang tak mau hudud, Nabi kata faqad dhaddallah, orang ni sebenarnya lawan Tuhan. Clear Nabi sebut dalam hadis. Hadis ni boleh buat hujah lah nah. Pasal hadis ni kedudukannya hasan, boleh buat hujah. Dia lawan Tuhan naknya. Nanti kita bicara tajuk 17. Abang saya siap lah. Kau lah di sini ada yang marah apa kan. Baik. Kemudian nanti kita akan bicara poin nombor 23. Nabi pesan suruh buat baik dengan orang perempuan. Nanti kita akan tengok macam mana yang kata buat baik dengan orang perempuan tu, Nabi suruh buat apa. Nombor 24,
meminang dan merampas suami orang. Yang ni nanti kita bicara. Minta maaf sekalian sebelum kita nak sampai, baik sebut siap-siap lah. Pernah tak jumpa orang perempuan yang jadi isteri nombor 2? Selalunya orang perempuan yang jadi isteri nombor 2, kita selalu akan kata dekat dia, hang ni duk rampas lelaki orang. Betul tak? Sebenarnya dalam Islam salah tu sekalian. Siapa yang bercakap macam tu, makna dah buat satu tuduhan yang besar pada perempuan tu. Dalam Islam, merampas suami orang bukan macam tu. Merampas suami orang, kalau bahasa orang Melayu kita, merampas suami orang, hang bila kahwin dengan lelaki orang, kamu dikira rampas lelaki orang lah tu. Islam tak nah. Islam merampas suami orang macam mana? Perempuan ni kahwin dengan lelaki orang, okey, kemudian dia minta pada suami dia, abang kalau nak hidup dengan saya, abang cerai abang kok tu. Abang kalau kata ni, saya kalau nak, abang nak hidup dengan saya, nak hidup senang dengan saya, abang tinggal kok tu. Ataupun sebelum dia nak kahwin, dia kata siap-siap, kamu kalau nak kahwin dengan saya boleh, kamu kena cerai bini kamu dulu. Yang tu baru dia panggil perampas suami orang. Tapi kalau kahwin duduk sekali, yang tu tak dikira perampas. Orang Melayu kita hak nombor 2 semua dikatakan perampas. Betul? Betul ya? Ibu bapa di belakang. Tu kata nak kena faham. Tak apalah, kita mengaji pelan-pelan, nanti kita akan tengok satu persatu. Baik. Kemudian tajuk nombor 25, apa hukum ambil harta suami tanpa izin? Boleh tak boleh? Selinap duit suami dalam dompet, boleh tak boleh? Nanti kita tengok. Kemudian langkah tajuk yang ke-29, derhaka pada mak bapak, nanti kita akan tengok. Nombor 30, rasuah. Nombor 31, hukum jual arak, tuduh orang kafir pada orang mukmin. Ni semua tajuk-tajuk yang kita akan bicara sampailah kepada tajuk yang ke-40, istighfar dan taubat. Dan inilah yang terkandung dalam kitab kita ni sekalian, kitab 40 hadis pilihan. Mudah-mudahan ayah-ayah ibu sekalian sama-sama ambil manfaat daripada mukadimah malam ni. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan baca hadis yang pertama. Kita nak minta masing-masing kalau boleh bagi dia kitab. Banyak sekalian, kita bukan nak bicara sangat kitab kita ni tapi banyak benda kita akan bagi ni insya-Allah. Dalam surah bagi ada sikit. Boleh sekalian insya-Allah. Baik, yang terakhir last. Insya-Allah. Ya ibu bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu ni tak ada dalam kitab lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Nabi kata, demi Allah orang macam ni tak beriman. Demi Allah orang macam ni tak beriman. Demi Allah orang macam ni tak beriman. Beriman di sini maksudnya beriman dengan hari akhirat. Sahabat-sahabat bila dengar ni, sahabat-sahabat tanya terus, faman ya Rasulullah, siapa dia orang yang tak beriman ni? Nabi sebut, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis ni saja saya bawa pasal ayah duduk rumah taman. Nabi sebut orang yang tak beriman dengan akhirat ialah orang yang duduk di situ, jiran jadi tak senang dengan sebab dia duduk tu. Dia ada kat situ, jiran jadi tak senang. Dia ada kat situ, jiran jadi tak tenteram. Dia ada di situ, jiran jadi serabut. Faham bahasa tu? Tak faham Ustaz macam ni. Berkait dengan jiran, selalu kita duk dengar perkataan menyakiti jiran. Menyakiti jiran ni macam ni, ayah-ayah pergi rumah jiran, duk hinggut pintu rumah dia tengah-tengah malam. Contoh bagi faham. Ataupun ambil batu duk lempang atas bumbung rumah dia, tu dipanggil menyakiti jiran. Ataupun tuang sampah dalam rumah kita perap tuang sampah tu di depan pagar rumah dia. Cakap sampah Ustaz, lungguk depan pagar rumah dia, itu dipanggil menyakiti jiran. Hadis yang saya sebut malam ni tak ada hubung kait dengan benda tu. Hadis yang kita bicara malam ni, dia duduk di rumah dia, dia duduk di tanah dia, tapi dia buat satu-satu benda di rumah dan tanah dia tu, perbuatan dia tu kacau jiran sebelah. Tak faham kau Ustaz? Contoh macam ni Ustaz. Hak tadi faham kono menyakiti jiran, macam tadilah duk pergi kacau jiran. Yang ni dia tak kacau jiran, dia buat hal dia sendiri, tapi hal dia tu kacau jiran sebelah. Contoh macam ni, dia ambil paku malam-malam pukul 10, dia ambil paku satu, ambil mertun satu, dia duk tang di dinding rumah dia.
Nampak Ustaz? Perbuatan tersebut betul, dia buat di dinding rumah dia sendiri, betul. Tapi agak-agak dia duduk katok tu, jiran sebelah kacau. Kacau tak jiran sebelah? Yang ni yang saya sebut masuk dalam hadis ni. Dia duduk di rumah taman ni Ustaz, dia minat pemain motor, ataupun anak dia minat pemain motor. Anak dia buka blok apa semua, korek blok apa, lebih kurang lah kan, repair motor apa semua. Habis tu Ustaz, anak dia pemain tu bukan pemain di luar, pemain di rumah dia sendiri. Habis dia pemain tu Ustaz, dia start motor, duduk poles minyak, wah tu. Bila orang kata kat dia, dia jawab mudah, dia kata anak saya kan kacau orang, anak saya pemain di rumah sendiri ya, bukan kacau orang. Betul, dia buat di rumah kamu, tapi perbuatan dia tu kacau jiran sebelah. Betul ya? Ada sini Nabi kata orang macam ni tak beriman ni. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata orang macam ni tak masuk syurga. Sungguh kan? Dia main gitar, dia bukan duduk tempat orang, dia duduk atas duduk rumah dia, duduk main gitar kering. Betul, kamu tak kacau orang, tapi perbuatan main gitar tu bising, kacau jiran sebelah. Faham bahasa tu Ustaz? Sama juga ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu dululah. Kokok lah ada, ibu-ibu duduk tanam pokok bunga. Pokok bunga tu duduk tanam depan rumah, betul-betul tepi dengan jalan. Sehingga sampai satu tahap, selalunya taman jarang jadi ni, tanam pokok bunga ni. Selalunya rumah kampung jadi benda macam ni. Dia tanam pokok bunga Ustaz, betul-betul tepi jalan Ustaz. Oi. Sampai bila orang nak keluar, orang nak lintas kiri kanan, kadang-kadang tu tak boleh nak tengok kiri kanan, duk halang dengan pokok bunga kertas dia tu. Ada. Dia masuk juga dalam hadis ni. Kacau orang lah tu. Dia susun pasu Ustaz, betul-betul tepi minita tu. Amboi. Tepi minita tu susun lebih, sampai bila orang lalu ya, pokok-pokok yang berduri tu kerak calak kena dinding kereta. Bila orang kata kat dia, dia jawab satu ya, dia kata tanah saya, ikut suka saya. Betul, tapi perbuatan kamu tu kacau orang tu. Orang kampung, orang taman tak buat benda ni no. Minitar, dia penek dinding tembok apa kita panggil pagar. Dia penek pagar Ustaz, betul-betul tepi minitar. Amboi. Faham maksud saya tu? Dia penek pagar betul-betul tepi minitar tu. Kalau jalan militer tu jenis melengkong sikit Ustaz, dia buat pagar dia bagi melengkong. Amboi. Sampai kalau orang lalu dengan kereta Ustaz di dekat militer tu, lalu je orang akan ambil side jauh sikit sebab takut bertuh, takut saya apa orang panggil apa? Takut seret dekat dinding tu. Orang macam ni masuklah hadis yang saya sebut tak saat ni. Sama juga ayah-ayah yang ada di sini, siapa renovate rumah dalam Islam, nanti kita bercakap hadis tu dalam hadis dan kita ada silat. Kita bila renovate rumah, kewajipan kita bagi tahu jiran sebelah dulu. Jenis duduk rumah taman ni, kena habaq jiran sebelah. Ni saya minta maaf no, rumah saya sebulan ni bising sikit lah, pasal mereka nak main renovate rumah sikit, duk tambah bilik depan sikit. Minta maaf banyak-banyak no kalau bising no. Bagi tahu, kalau jiran kata tak apalah, biasalah, buat rumah memanglah bising. Tak apa. Ayah-ayah renovate rumah, tanya tak jiran? Awak yang senyap, nampak ke ya? Kita ni nah, tanggungjawab kita bagi tahu dulu. Ni tak bagi tahu Ustaz, akhirnya renovate dia. Mai tengah hari anak jiran nak tidur, anak jiran nak buat kerja dan sebagainya, payah. Pasal apa? Ni duduk dengar ketang ni. Betul bising tu di rumah kita, betul buat tu di rumah kita, tapi kacau orang. Kalau rasa tak faham Ustaz, last penutup, tengok tak masa-masa ni? Masa-masa ni tengok tak? Apa Cikgu Syahri dengan Nur Syah? Betul? Pi Ramli, Cikgu Syahri kan pagi tu ambil buah pisang, dia makan. Dia makan pisang habis, dia lempak kulit pisang tu di bilik Nur Syah. Betul? Dia duduk cari tempat nak buang, tak ada. Dia lempak bilik Nur Syah. Perbuatan dia lempak tu masuk dalam kategori menyakiti jiran.
Boleh faham tak tu? Kemudian dia pergi dekat radio lama dia tu, dia tuang ayat kopi, dia angkat kopi betul macam tu. Lepas tu dia kata, sejuk, kopi semalam. Betul? Betul tak salah? Lepas tu dia letak ayat tu, dia buka radio. Lepas tu Ustaz, dia kuih lama, dia buka kuih kuat. Perbuatan dia buka radio kuih kuat tu, masuk dalam tajuk yang kita bercara ni, membuatkan jiran jadi tak tenteram. Tu kata P. Ramlee buat contoh cerita tu cukup cantik tu, cukup cantik tu. Kan, menyakiti jiran pun dia tunjuk macam mana cara, ambil sampah tuang, orang letak apa penyidai di atas dia tolak. Nah, hoi, betul. Lebih kurang tu lah. Yang tu panggil menyakiti jiran. Tapi ni dia buat bising di rumah dia Ustaz, tapi mengganggu jiran. Masuk dalam tajuk ni. Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, start daripada hari ni tolong jaga adab bila duduk dalam masyarakat ni. Mudah-mudahan sama-sama boleh perbetul pelan-pelan insya-Allah. Benda-benda macam ni insya-Allah. Boleh ke no? Semua duk gelisah tengok jam, nampak gaya. Boleh no insya-Allah. Minta maaf lah malam ni agak ilmiah sikit lah, sebab ada ustazah tak bagi melawak. InsyaAllah. Jadi saya cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai bulan depan insya-Allah kita buat panjang sikit. Siapa ada soalan boleh tanya insya-Allah. Habis kuliah boleh tanya. Wallahu a'lam.